Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kurnia Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak face to face berkuliah daripada masjid, tapi alhamdulillah kita masih diizinkan Allah berkuliah juga, cuma dengan medium yang berbeza, norma baru, iaitu kuliah secara online, dibawa terus melalui Facebook Masjid Al-Mujahidin Official. Baik, pertamanya kita tidak semua ini tidak berlaku secara kebetulan. Semuanya berlaku pastinya ada hikmah. Pastinya ada hikmah. Kita kena yakin semua yang berlaku itu ada hikmahnya. Setiap yang berlaku, dia berlaku menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya kebetulan, maksudnya. Allah Taala tidak pernah melakukan sesuatu menurut kebetulan. Kita nampak berlaku dalam hidup kita sesuatu yang mungkin kita anggap sebagai kebetulan, tetapi Allah Taala dia tidak pernah buat kerja ikut kebetulan. Semuanya berlaku menurut takdir dan ketentuan yang teliti daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Sebab itu kalau sesuatu itu baik, kita tak perlu rasa diri kita yang baik, sebab diri kita ini tetap banyak aib, tetap banyak dosa, tak baik. Tetapi yang baiknya adalah Allah, kerana masih lagi mentakdirkan sesuatu yang baik untuk diri kita. Jadi kalau kita faham yang sebegini, pastinya kita takkan ada rasa sombong, takkan ada rasa kita ni lebih baik daripada orang lain, kita ini lebih pandai daripada orang lain. Cuma kalau baik, bersyukur saja pada Allah. Sebab peraturan Allah, sistem Allah itu sangat mudah, iaitu bila mana kamu bersyukur, aku akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, aku tambah. Tetapi sekiranya kamu kufur, la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu kufur, maka ketahuilah sesungguhnya azab aku amat pedih, maksudnya. Itu kalau baik, syukur. Kalau tak baik, pastinya tidak menzalimi kita. Allah Ta'ala pastinya tidak menganiaya kita. Allah Ta'ala pastinya berbuat sesuatu, ada hikmahnya dan ada sebabnya. Dia yang maha baik, pastinya apa yang Allah Ta'ala lakukan itu menzahirkan kebaikannya. Cuma kadang-kadang kita tak faham, cuma kadang-kadang kita melihat satu episod daripada keseluruhan episod. Sebab itu kadang-kadang satu episod tu mana ada, kalau kita tengok movie pun, drama pun, dia ada episod yang tak baik. Tapi kalau kita tengok satu episod yang tak baik, tetapi kita telah buat satu kesimpulan bahawasanya jalan cerita ini tidak baik, pastinya andaian kita itu salah. Kita kena melihat keseluruhan episod kehidupan, barulah kita tahu ending dia. Ending yang terutamanya endingnya itu ending yang baik ataupun tidak. Tetapi kalau biasanya kalau skrip kita penuh dengan kebaikan, biasanya endingnya baik juga. Tapi kalau kita punya skrip jalan cerita kita terlalu berliku, penuh dengan dosa, terlalu mudah terjatuh ke dalam dosa, maka kita takut nanti endingnya juga adalah ending yang tidak baik. Apa yang harus kita buat bukan menyesali takdir kita, tetapi berubah menjadi baik. Bagaimana nak berubah? Iaitu dengan mencari ilmu. Jadi hari ini kita
akan bincang satu tajuk iaitu berkenaan dengan mengurus tekanan ataupun stres melalui solat. Kita nak memanfaatkan solat ni. Kita tiap-tiap hari kita buat solat. Tapi kadang-kadang kita tak menggunakan solat itu, memanfaatkan solat itu. Sebab hakikatnya solat itu memang memberi manfaat. Tetapi kalau kita buat secara tidak faham, kita tidak ada ilmu, kita buat secara ikut-ikut sahaja, maka akhirnya solat itu gagal untuk memberi kesan yang baik kepada diri kita. Ramai orang yang solat tetapi sia-sia solatnya, sia-sia solatnya. Baik. Okey, apa dia yang dimaksudkan dengan stres? Stres ni iaitu kita definisi stres daripada sudut psikologi iaitu a state of psychological tension. Satu keadaan tekanan ataupun tension psikologi produced by the kinds of forces or pressure yang terhasil daripada satu tekanan ataupun paksaan maksudnya. Jadi kalau kita panggil tekanan lah, tekanan maksudnya tekanan menyebabkan stres. Bila ada tekanan dia akan menyebabkan stres maksudnya. Yang di luar tu yang menyebabkan tekanan itu kita panggil stressor, penekan. Contohnya macam COVID kan. Untuk orang ekonomi ni, bisnes misalnya, untuk semua lah, bukan kata ekonomi, semua sektor, ibadat dan sebagainya. COVID-19 ni dia macam stressor yang menyebabkan tekanan kepada mereka yang berkenaan, misalnya orang bisnes. Kadang-kadang kita pun nak buat ibadat pun kadang-kadang ada limitasi dia maksudnya. Ini faktor penekan, kita panggil stressor, yang akhirnya menyebabkan tekanan kepada diri kita kalau kita gagal untuk mengurus dengan baik. Okey. Tetapi tak semua tekanan itu negatif. Sebab kita kena ingat apa yang Allah Ta'ala jadikan itu dia sebenarnya untuk kegunaan kita. Emosi untuk kegunaan kita. Marah untuk kita. Kadang-kadang cemburu pun untuk kegunaan kita. Kebimbangan pun untuk kegunaan kita. Anxiety, depression pun semua. Sebab dia emosi ni dia sebenarnya normal. Dia makhluk Allah. Bila Allah Ta'ala cipta dia, maksudnya dia mesti ada guna. Sebab itu kalau kita ada apa-apa perasaan dan sebagainya, kita urus dengan baik. Dia sebenarnya diciptakan Allah untuk membantu kita. Contohnya kalau esok kita ada ujian, bimbang, itu menyebabkan kita bersedia. Kita bersedia. Bila orang yang disayangi mati, kita akan sedih. Maksudnya normal. Itu normal. Tetapi kalau dia dah mengganggu rutin kehidupan kita, maksudnya kalau dari sudut psikologi ni, kalau excessive depression ataupun anxiety, kalau melebihi sampai 14 hari misalnya mengganggu kehidupan, maka itu kita dah boleh consider sebagai psychological disorder. Maksudnya dia perlu mendapat rawatan, perlu dirujuk. Tapi hakikat awalnya emosi itu adalah makhluk Allah. Emosi itu membantu untuk kita menguruskan kehidupan kita. Ini cuma kita kena faham apa dia emosi tersebut dan bagaimana untuk berdepan dengan emosi tersebut. Maksudnya dia ada emosi ni hakikatnya baik, yang kita panggil sebagai, dalam psikologi kita panggil eustress. Eustress ni maksudnya what gets you up, what enables you to get to work, it provides stimulation and challenges and is essential to development, growth and change. Dia perlu untuk perkembangan dan juga perubahan. Ini basic yang kita kena ubah. Jangan bila tertekan je negatif, tak. Maksudnya it needs your attention. Dia memerlukan perhatian kita. Appreciate your emotion and listen and then work accordingly. Buat sesuatu ikut, maksudnya apa yang emosi kita inginkan, maksudnya tindakan yang perlu kita buat, maksudnya dalam arti kata kita buat secara rational maksudnya. Okey, baik. Sebelum kita masuk kepada solat, kenapa Ustaz tak masuk solat lagi? Sebab dia bukan boleh masuk macam tu saja. Sebab kadang kita ni kita nak tenang kan, nak tenang kita masuk dalam solat. Sedangkan di luar kita tak tenang. Jadi bila kita masuk solat,
agak drastik, daripada tak tenang terus jadi tenang, itu agak, maksudnya boleh, bukan tak boleh, membantu, tetapi kalau boleh tenang itu sebelum masuk solat lagi kita kena dah kena latih diri kita supaya tenang, maksudnya. Bila masuk dalam solat kita menjadi lebih lebih tenang, maksudnya. Sebab tu kita kena faham dulu sebelum kita masuk dalam solat, maksudnya. Kan? Baik. Apa yang harus kita faham juga iaitu dia konsep fikiran kepada tindakan ni, from thought to action, dan daripada fikiran kita kepada perbuatan kita ini, kita panggil dia punya sistem, dia kita panggil ABC. ABC. ABC ni, A tu, A membawa kepada B, B membawa kepada C. A ni maksudnya activating event, benda yang berlaku. Okay, A benda yang berlaku, activating event. A stand for A. B stand for belief. Bila kita tengok, guna panca indera kita tengok benda yang berlaku, dia masuk ke fikiran kita, belief. Apa yang kita percaya tentang perkara tersebut. Dan apa yang kita percaya itu menghasilkan C, iaitu consequence. Consequence iaitu natijah. Sebenarnya bukan COVID yang menentukan natijah untuk diri kita, emosi kita dan sebagainya, tetapi sebenarnya kepercayaan kita, B. B itu yang menentukan emosi kita. Kan? Emosi kita. Contohnya kalau kita melihat misalnya COVID-19 ini, maksudnya faktor yang menekan kita itu sebagai sesuatu yang ada hikmahnya, maksudnya. Sesuatu yang ada manfaatnya. Sakit sebagai ujian, sakit sebagai kafarah, sakit sebagai teguran Allah, maksudnya. Jadi apa dia punya C dia? C dia, Alhamdulillah ya Allah, berikan aku kesabaran ya Allah, hapuskan dosa-dosaku ya Allah, maksudnya. Kita jadi lebih baik, kembali kepada Allah, dekat balik dengan masjid dan sebagainya. Tapi kalau sakit itu, bila kita melihat sakit itu sebagai sesuatu yang negatif, sakit ini menghinakan, sakit ini tanda Tuhan tak suka kat kita, maksudnya negatif, maka natijahnya akan negatif juga. Sebab itu yang penting yang kita harus urus adalah di sini fikiran kita. Apa yang kita fikirkan, maksudnya di hati kita, apa yang ilmu yang ada di hati kita yang bersangkut dengan fikiran kita, belief, kepercayaan itu. Ini yang harus kita tekankan. Ni semua nak masuk solat ni, dia lebih kepada belief. Solat tentang kepercayaan, siapa yang kita sujud dan sembah. Solat tentang khusyuk di mana? Khusyuk iaitu di hati kita, di fikiran kita, maksudnya. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Bateri nak kurang. Baik. Okey. Kita sambung. Kita harus melihat stres itu sebagai you remain in conflict. Okay. But when you see it as a cue to take action, it become a stepping stone to opportunity. Maksudnya kalau kita melihat tekanan itu sebagai suatu untuk kita melompat lebih tinggi. Hidup ini ibarat spring. The more you press, maksudnya semakin tinggi dia punya melompat dia, maksudnya. It is not the event but your perception of it that makes all the differences. Maksudnya bukan perkara yang berlaku, tetapi persepsi kita yang menyebabkan kita berbeza. Kita berbeza kerana perception kita, cara kita melihat, iaitu kepercayaan kita tadi, iaitu belief tadi. Baik. Jadi kita kena cari ilmu lah. Kita kena cari ilmu. Ilmu yang kita harus cari, saya ringkaskan, iaitu ilmu tentang Allah. Siapa Allah? Pertama, sebagai seorang manusia, ilmu yang harus kita cari fardu ain, iaitu ilmu tentang Allah. Tentang diri kita juga, fardu ain juga, kita kena kenal diri kita. Kita kena kenal juga tentang dunia. Wajib juga kita tahu tentang hakikat dunia ini. Dan juga akhirat juga. Jadi ilmu yang kita harus cari iaitu ilmu tentang Allah,
ilmu tentang diri, tentang dunia dan akhirat maksudnya. Okey, baik. Ini ilmu yang harus kita cari. Sebab apa? Sebab tujuan kita adalah untuk kita diciptakan adalah untuk inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadatku dan segala urusanku semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala beritahu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Kenapa kita diciptakan? Untuk menyembah Allah. Liya'budun, menyembah Allah. Agak-agak kan kalau kita sebut sembah ni dalam bahasa kita, sembah ni apakah ibadat yang begitu direct dengan sembah? Maksudnya, tujuan kamu diciptakan untuk menyembah aku. Jadi apakah sesuatu amalan atau ibadat yang berkait langsung dengan sembah? Apa dia? Pastinya solat. Jadi kita boleh salah satu makna ayat ini, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk solat. Maksudnya, sebab itu solat ini sampai mati maksudnya. Cukup syarat solat sampai mati maksudnya. Hati dah tak boleh bergerak dah, nafas dah tak ada, baru dikecualikan daripada solat. Kalau tidak, dia kena terus solat dengan kemampuan yang ada maksudnya. Melainkan akalnya sudah tidak lagi waras maksudnya. Maksudnya selagi dia cukup syarat maksudnya, maka dia kena solat maksudnya. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Apa dia bila bercakap tentang solat ni? Iaitu kita ambil daripada surah Al-Baqarah ayat 45. Surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Pada ayat yang lain. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ista'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah kamu meminta pertolongan dengan sabar dan solat maksudnya. Pertama dengan sabar dan yang kedua dengan solat. Ini kita nak tengok solat. Solat maksudnya. Baik. Apa yang ada pada solat? Saya senaraikan di sini. Apa yang ada pada solat yang boleh membantu kita, terutamanya bila kita berdepan dengan emosi ataupun tekanan maksudnya. Yang pertama iaitu tertib. Maksudnya nak solat ni dia tak boleh tergopoh-gapah. Dia kena tenang maksudnya. Dia kena tenang maksudnya. Orang yang solat masuk dalam solat dengan tenang, berdiri dengan tenang maksudnya. Datang solat dengan tenang. Tak perlu tergopoh-gapah maksudnya. Kalau terlepas rakaat, tambah saja. Tak perlu berlari-lari maksudnya. Kan? Yang kedua, apa yang ada pada solat iaitu self-reminder. Self-reminder ni maksudnya apa? Maksudnya peringatan kepada diri kita. Setiap kali kita baca bacaan yang dalam solat, iaitu bacaan wajib dalam solat, iaitu surah Fatihah Al-Quran yang wajib dibaca, iaitu surah Al-Fatihah, dia merupakan peringatan kepada kita. Kemudian apa yang lagi yang ada pada solat? Relaxation, tenang. Masuk dalam solat kita akan jadi tenang maksudnya. Kenapa solat menenangkan, nanti kita akan tengok. Sebab tu bila orang dia ada masalah kan, tak nampak jalan penyelesaian, dia solat. Bila dia solat, dia duk fikir masalah, selesai masalah dia dalam solat. Tapi solat bukan untuk selesaikan masalah. Jangan macam tu pula. Ada masalah, masuk dalam solat, Allahu Akbar, duk fikir pasal masalah maksudnya. Dia tak hilang khusyuk dia maksudnya. Jadi sebenarnya solat itu untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan tengok. Kemudian apa lagi yang ada pada solat iaitu humiliation, penghinaan maksudnya. Kita ni sebab banyak penyakit jiwa kita ni, sebab dalam penyakit kita ni kita sebab ada rasa ego, ada rasa sombong kan, ada rasa takbur, ni sifat iblis maksudnya kan. Jadi bila solat ni dia menyentuh tentang sujud kan, iblis
dia tak nak sujud kepada Nabi Adam kerana sombong dan ego dia. Jadi bila kita solat, maksudnya kita menghilangkan sifat-sifat keangkuhan tersebut. Ya. Ini menyebabkan kita jadi tenang. Dan solat juga kita panggil sebagai thought stopping. Thought stopping ni dia dalam satu teknik dalam psikologi. Kita kalau jumpa terapis kan, ada banyak masalah, sentiasa runsing sebagainya. Salah satu kaedah yang digunakan, dia suruh kita berbaring, berbaring, kaki naik duduk atas tu, berbaring tenang, apa semua okey, relax semua. Lepas tu dia kata okey, kamu dah okey, ready semua, tenang semua, okey, tarik nafas, lepas nafas. Okey, sekarang ni kamu fikirkan, keluarkan segala masalah kamu. Uh, Fikirkan, maksudnya kita pun fikir, keluarkan masalah kita, apa semua, kerunsingan dan sebagainya. Termasuk masalah juga nanti nak bayar macam mana ni terapi ni. keluar semua masalah kita, kan. Lepas tu terapis ni dia akan jerit, dia kata stop, dia jerit kuat-kuat, stop maksudnya. Jadi bila dia jerit tu, kita tak bersedia, terkejut kita tu, maksudnya apa yang dalam fikiran kita itu hilang, maksudnya. Terkejut kita, tak hilang habis sekejap, maksudnya hilang masalah, terkejut kita, maksudnya. Itu dia panggil thought stopping, kan. Kadang-kadang orang yang dalam sebab tu kadang-kadang dia terikut-ikut. Jangan, sebab tu kalau ada masalah jangan duduk seorang-seorang. Kan dia akan orang utara panggil, dia akan melalut. Melalut ni maksudnya dia akan exaggerate. Dia akan akhirnya hanyut. Bila hanyut ni dia mula sebab bila dia berseorangan, yang keduanya adalah syaitan. Bukan bertiga kalau lelaki dengan perempuan. Yang ketiga tu syaitan. Tapi kalau kita ada masalah berseorangan, yang keduanya adalah syaitan, yang akan membisikkan fikiran-fikiran yang tidak baik, maksudnya. Jadi kita kalau solat, kat mana stopping dia? Waktu kita angkat takbir tu, ada masalah kan? Masalah semua kita angkat Allahu Akbar, maksudnya stop semua. Ya Allah, sekarang ya Allah, aku lupakan segala urusan dunia aku, ya Allah. Aku nak berbicara dan berkomunikasi dengan kau, ya Allah. Maksudnya jadi hilang semua. Sekarang kita dengan Allah saja. Nak luahkan kepada Allah, luahkan. Ceritakan kepada Allah. Maksudnya, jadi tak bawa masalah pejabat kita, masalah dunia kita masuk fikir dalam solat. Dalam solat kita nak luahkan, nak berbicara, nak membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa Taala. Ini kita panggil thought stopping. Thought stopping. Kalau buat, sebab tu takbir ni kalau boleh suara agak kuat sikit, maksudnya suara yang nyaring sikit, maksudnya suara yang nyaring. Allahu Akbar, maksud Allah Akbar itu kuat sikit suara dia. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Apa kaitan solat dengan emosi? Apa kaitan solat dengan emosi? Sangat langsung kaitan dia dengan emosi, iaitu bagaimana? Iaitu kita kena ingat waktu Allah Ta'ala nak bagi solat tu, Nabi dalam keadaan tertekan, sedih. Tahun tu kita panggil tahun sedih, dia panggil Amul Huzni. Apa yang berlaku pada tahun tersebut iaitu kehilangan dua tonggak tulang belakang kepada Nabi. Yang pertama, yang paling menyedihkan, iaitu kematian isteri sesayang. Isteri sesayang iaitu what they call this Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha, maksudnya kematian Khadijah ini waktu Rasulullah berseorangan, dialah yang menjadi penyokong kuat kepada Nabi, sehingga selepas Nabi kahwin, selepas kematian Khadijah, Nabi masih lagi sahabat isteri dia nampak kasih sayang Nabi kepada Khadijah ni, sehingga ada seorang isteri Nabi kata, tak cukup lagi kah kami 9 ini menenang dan mengembirakan engkau, kenapa masih duk sebut pasal Khadijah? Nabi kata tidak, Khadijah berbeza, maksudnya berbeza, sebab waktu aku tak ada siapa yang menyokong aku pada waktu itu, dia ada, maksudnya dalam menyokong perjuangan, maksudnya itu tanda kasihnya kepada Khadijah. Dan bila Allah Ta'ala ambil Khadijah
rasa kehilangan dan kesedihan. Malah sahabat-sahabat juga sedih dengan kematian Khadijah. Itu yang pertama. Yang kedua, kematian bapa saudara dia iaitu Abu Talib yang banyak berjasa ke dalam hidup Nabi, mempertahankan Islam walaupun dia bukan seorang Muslim. Kan? Tapi bila kematian Abu Talib ini, satu kehilangan besar, benteng atau tulang belakang kepada perjuangan Nabi. Jadi kehilangan dua. Kalau kita bayangkan maksudnya kan, orang yang penting dalam hidup kita hilang maksudnya, pastinya kita akan sedih. Begitu juga Nabi. Maka Allah Ta'ala mengetahui akan hakikat ini. Allah Ta'ala jemput Nabi, berjumpa dengannya maksudnya. Kita panggil peristiwa tersebut peristiwa Isra' dan Mi'raj maksudnya. Isra' dan Mi'raj. Jadi apa Allah Ta'ala bagi kepada Nabi? Allah Ta'ala bagi solat maksudnya. Salat maksudnya. Menenangkan, salat menenangkan. Sebab itu Nabi sebut as-salatu mi'rajul abdi. Salat itu mi'raj seorang hamba. Nabi dia sedih, Allah Ta'ala datangkan Jibril, bawa berjumpa dia. Kan? Kita kalau sedih tak payah tunggu Jibril. Jibril tak datang kat kita, takkan bawa kita. Kita kena bawa diri sendiri. Bawa diri sendiri. Macam mana nak bawa diri sendiri? Berjumpa Allah, as-salat, iaitu dengan solat maksudnya. Ini pentingnya solat. Signifikannya solat dengan emosi kita. Baik. Okey, persediaan solat. Kalau masuk solat ni kan, masuk solat dia ada persediaan dia penting, jangan ambil mudah. Bukan solat tu saja yang penting, sebab kalau persediaan dia tak kena, solat tak ada makna juga maksudnya. Solat tidak ada makna juga maksudnya. Kan sebab tu kita kat masjid dulu orang baca kitab bab taharah ni lepas ulang maksudnya. Sebab apa? Sebab taharah ni dia bersangkut terus dengan sah solat. Kalau tak sah solat, maksudnya jangan bercakap tentang manfaat solat. Jangan cakap tentang faedah solat maksudnya. Solat sendiri tidak sah maksudnya. Sebab tu kena jaga, terutamanya taharah maksudnya. Taharah. Yang laki-laki tu kalau masuk tandas, berhati-hati maksudnya, jaga qada hajat dengan berhati-hati, menjaga kebersihan maksudnya. Bukan kebersihan fizikal saja. Nabi kan sebelum nak diisra'kan itu, Nabi dibersihkan hatinya, dibedah maksudnya, dikeluarkan maksudnya hitam, benda hitam daripada hatinya maksudnya. Kita tak dibedah, Jibril tak bedah maksudnya. Kita kena bedah sendiri maksudnya. Macam mana nak bedah sendiri, Ustaz? Bedah sendiri, istighfar, minta ampun dengan Allah, bertaubat maksudnya. Bersihkan hati kita, buang segala keegoan, buang segala hasad, dengki, iri hati, buang segala keegoan maksudnya. Bersihkan hati kita sebelum masuk dalam solat. Sebab kalau dia masih ada, dia takkan sampai kepada Allah. Dia jadi blocker, dia akan block maksudnya. Komunikasi dengan Allah terhalang dengan sebab kotoran-kotoran dalam hati kita maksudnya. Kita kena bersihkan maksudnya. Istighfar, taubat maksudnya, minta ampun dengan Allah maksudnya. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, persediaan untuk solat. Di samping kita kena tertib maksudnya tenang, tidak tergesa-gesa maksudnya. Ada satu ketika itu Nabi tengah solat, ada seorang pemuda masuk. Dia nak dapatkan rakaat dengan Nabi. Dia nak dapatkan rakaat dengan Nabi, dia masuk masjid, masuk kat pintu sana, Nabi kat depan imam, dia masuk, dia terus takbir, terus rokok untuk nak mendapat rakaat bersama Nabi. Kemudian dia berjalan sambil rokok maksudnya. Habis solat, Nabi panggil dia. Nabi ada mukjizat. Nabi tahu apa yang berlaku maksudnya. Katanya mungkin dengan perantaraan Jibril maksudnya. Katanya antara pendapatnya dengan perantaraan Jibril bagi tahu. Bukan Nabi panggil pemuda tadi, Nabi kata apa? Maksudnya kamu jangan ulangi lagi perbuatan ini maksudnya. Kamu jangan ulangi lagi perbuatan ini.
Bila Nabi sebut jangan ulangi, dia menghasilkan maksudnya beberapa hukum tentang perbuatan tersebut. Iaitu hukum yang pertama, uh, tidak digalakkan, hukum dia makruh kalau kita buat. Yang kedua, solat itu tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang lagi, maksudnya sah. Dia dapat rakaat tersebut sebab dia bersama dengan imam waktu sewaktu rakaat. Dan yang ketiga makna tidak diulang itu iaitu maksudnya jangan jadikan dia sebagai tabi'ah. Jangan mengulangi lagi perbuatan ini. Jangan mengulangi perbuatan supaya akhirnya dia akan menjadi tabi'at maksudnya. Baik. Rahmati Allah sekalian. Kemudian kita berdiri ya, tenang, dalam keadaan tenang, nafas dengan baik maksudnya. Kemudian kita duduk lurus menghadap kiblat. Menghadap kiblat, tenang, menghadap kiblat maksudnya. Jangan waktu tu lah nak macam-macam, nak betulkan kain lah, apalah semua. Sepatutnya waktu kita berdiri di hadapan dalam saf itu, kita berdiri dengan tenang menghadap kiblat. Kaki kita, kalau boleh kaki kita itu, kadang-kadang orang berdiri kaki dia macam terbuka kan. Kalau boleh kaki kita itu juga, jari-jari kita itu semua menghadap kiblat maksudnya. Menghadap segalanya, menghadap kiblat, termasuklah ibu jari kaki kita. Kalau kita berdiri, kita tengok. Kecuali orang yang ada masalah lah. Tapi kalau orang yang tak ada masalah, pastikan bila dia berdiri itu, ibu kakinya juga, kaki jari-jarinya menghadap kiblat. Bukan lari daripada kiblat. Kadang-kadang kita kain bahasa kita terkangkang sampai menghadap kiblat maksudnya. Kemudian angkat takbir, saya kata tadi tak stopping. Allahu Akbar, habis. Sekarang kita dengan Allah maksudnya. Kita dengan Allah maksudnya. Jadi bila kita dengan Allah ni maksudnya kita tak kisah dah apa berlaku di tepi kita dan sebagainya maksudnya. Kadang-kadang orang duk risau, dia tengok orang sebelah apa semua kan. Jadi kita bila kita dengan Allah dah habis. Kita dengan Allah maksudnya. Imam, sekarang aku dengan Allah, dia tak, yang penting dia jaga. Tapi kadang-kadang kalau kita duk takut, duk jaga bacaan kita, takut orang makmum kata apa, makmum kata ish baca tak sedap apa semua. Jadi tak khusyuk dah. Allahu Akbar sebagai imam, dah habis ya Allah. Aku sekarang bersamamu ya Allah sebagai imam kepada jamaah. Habis, tak rasa bimbang, tak rasa takut dah. Sebab yang penting keredaan Allah maksudnya. Kemudian dalam solat kita diingatkan setiap kali solat yang wajib iaitu 5 waktu, sehari 5 waktu, kita diingatkan tentang matlamat kita. Maksudnya 5 kali sehari minimum diperingatkan tentang matlamat. Banyak kali tu. 5 kali sehari. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Doa dalam doa iftitah. Ni kena faham lah. Kalau boleh faham ayat ni. Inna salati, salatku, inna salati wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Kalau boleh hafal maknanya. Hafal maknanya. Ini penting, peringatan pada matlamat. Wisdom, kata-kata hikmat, orang yang ada matlamat, dia telah separuh jalan sampai kepada matlamatnya. Dia tak memulakan langkah lagi. Tetapi dengan adanya matlamat, dia telah separuh jalan sampai kepada matlamatnya. Jadi Allah Ta'ala peringatkan dalam solat sehari 5 kali sekurang-kurangnya maksudnya tentang matlamat dan matlamat kehidupan kita maksudnya. Jadi kita tak hidup kita tak ikut, tak menjadi mangsa kepada keadaan. Ikut keadaan, tak tahu ke mana ikut angin orang kata. Tak, kita ada matlamat kita iaitu menjadi hamba Allah yang baik, mencari keredaan Allah, apa yang Allah Ta'ala suka, bukannya apa yang manusia ataupun makhluk suka maksudnya. Ini apa, kemudian sikit sebelum kita masuk ni, saya bagi tips sikit, tip khusyuk dalam solat. Tips untuk khusyuk dalam solat, iaitu yang pertama, yang utama, iaitu anggap solat itu penting. Solat tujuan kehidupan.
Solat penting tak? Penting sangat. Sebab hidup tanpa tujuan adalah hidup yang sia-sia. Sia-sia. Jadi, apa tujuan hidup? Tujuan hidup iaitu menyembah Allah. Apa maksud sembah Allah? Yang paling khusus iaitu saya katakan tadi, solat penting. Dan ada orang buat kerja main-main tak? Kalau penting. Kan? Orang lelaki kan, apa nak kahwin, akad nikah kan, penting tak akad nikah? Uish, penting. Ketak. Maksudnya, hafal malam tu. Kan? Hafal elok esok tu menghadap imam. Uish, mana ada main-main, dia gelak-gelak, mana ada. Serius. Maksudnya. Pasal apa? Serius tak? Pasal penting. Maksudnya. Jadi, kenapa solat tak khusyuk? Pasal solat tak penting. Solat ni sebab kena buat. Maksudnya, iaitu yang kadang-kadang solat tidak khusyuk. Tapi kalau solat tu penting. Penting tak? Penting. Kalau penting, kalau betul penting, maksudnya kita main-main ke bila benda penting? Mana ada main-main? Contohnya kita ada ujian, misalnya ujian penting menentukan hala tuju maksudnya kehidupan kita, karier kita. Ada kita buat main-main tak? Maksudnya tak main-main. Yang kita akan buat betul-betul. Itu syarat utama, penting. Solat itu penting. Bila penting, maksudnya kita akan buat sungguh-sungguh. Yang kedua, keutamaan kan, maksudnya kan jadikan solat ini keutamaan. Susun jadual, ikut, kalau boleh ikut solat. Kalau kita boleh ada pilihan dah. Sebab apa? Sebab kita hidup untuk solat. Sekarang ni kan kita dah solat kan? Kita dah solat dah. Dah solat subuh. Jadi sekarang hidup untuk apa lagi? Kita untuk solat zuhur pula. Ya Allah, bila kita sampai solat zuhur, kita solat zuhur. Tapi kalau kita sekarang ni tak masuk zuhur lagi, wal asri, demi masa, manusia berada dalam kerugian. Lepas solat, keluar daripada solat, kamu rugi. Rugi dulu, original, principle, rugi dulu. Kamu rugi. Illa alladhina amanu wa amilus solihat, melainkan mereka yang beriman dan beramal soleh. Tak rugi. Mereka ni tak rugi. Wa tawasau bil haq, mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran, mengajar manusia, menasihati manusia, didik anak-anak, tawasau bil haq wa tawasau bil sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran, ziarah orang-orang yang ditimpa musibah, memberi nasihat kesabaran. Ini mereka yang terkeluar daripada kerugian. Waktu antara solat itu. Kemudian masuk solat zuhur. Itu tujuan hidup kita. Solat zuhur pula. Habis solat zuhur, anda rugi lagi. Melainkan 4 tadi. Amanu wa amilus solihat. Dan sekali, tak boleh amanu saja. Dia selalu digabungkan amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maksudnya. Ini keutamaan maksudnya. Jadi bila tidur kan, jadi nak tunggu subuh kan. Nak tunggu subuh malam lah kan. Tidur maksudnya. Tapi hidup bukan untuk tidur. Tapi nak tunggu solat subuh tu lambat lagi, tidur dulu. Jadi anda rugi, tidur rugi. Jadikan tidur itu amanu wa amilus solihat. Satu yang beriman dan amal soleh, baca doa, niat solat, tidur itu menjadi ibadat. Lepas tu terjaga. Bila dah terjaga, masuk subuh kan, malah nak bangun. Tak bangun lagi. Maksudnya, tanya diri kita, hidup untuk apa? Maksudnya, untuk tidurkah? Maksudnya, bukan. Hidup untuk solat. Sekarang dah masuk waktu solat, bangun. Maksudnya, kan? Ini yang tadi penting. Yang kedua, keutamaan. Yang ketiga, untuk nak kita solat memberi kesan yang baik kepada kita, iaitu kita kena faham makna. Faham makna, baca, faham makna. Banyak dalam solat ni yang ayat-ayat yang baik yang kita harus faham makna dia. Faham makna. Contohnya surah Fatihah. Surah Fatihah ni satu-satunya ayat Quran yang wajib dibaca, surah Fatihah. Kalau tak faham makna Fatihah, hilang maksudnya dia punya manfaat solat. Dapat pahala sah solat,
tapi ya Allah, dia punya ruh solat itu, apa dia punya intipati solat itu tidak sempurna. Bukan kata tak sah, tak faham makna sah, tapi macam ni, macam mana kan. Dulu sebelum arak diharamkan kan, berperingkat-peringkat. Dia tak haramkan drastik tau, berperingkat dalam 3 peringkat sebelum diharamkan secara total arak tu. Dalam salah satu peringkat diharamkan arak tu, Allah Ta'ala kata apa? Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga kamu tahu apa yang kamu cakap. Jangan kamu hampiri solat sehingga apa? Sehingga bila? Sehingga kamu tahu apa yang kamu cakap. Itu antara ayat yang turun untuk dalam proses pengharaman arak. Jangan kamu hampiri solat dalam keadaan sehingga kamu tahu apa yang kamu cakap. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak mabuk, cuma kita tak tahu apa yang kita cakap. Itu ya. Dia punya natijah dia, macam tak tahu jugalah. Cuma tak mabuk saja. Maksudnya, jadi hilang dia punya kesan dia tu. Kesan solat itu hilang maksudnya. Itu sebab tu kena faham makna. Sekurang-kurangnya surah Fatihah. Surah Fatihah dan beberapa ayat yang lain, kalau boleh ingat maknanya, supaya solat itu menjadi lebih berkualiti dalam kehidupan kita maksudnya. Surah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Segala puji-puji untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Jangan, kalau tak hafal segala puji-puji untuk Allah pun tak apa. Alhamdulillah ni kalau yang lebih dekat dengan kita, makna dia banyak orang stres ni, banyak orang tertekan ni sebab dia duk fokus kat musibah. Dia tak fokus kepada nikmat. Dia duk fokus kepada masalah. Dia tidak fokus kepada nikmat yang Allah Ta'ala beri. Sedangkan dalam hidup kita, kalau saya tanya, yang mana lebih banyak, musibah ke nikmat? Maksudnya, pastinya nikmat lebih banyak. Maksudnya, kita COVID kan setahun ni. Setahun kan, kita kata lebih kurang setahun. Dah lama dah kita hidup dalam kenikmatan. Maksudnya, yang mana lebih banyak? Nikmat. Tapi kenapa kita duk fokus hilang semua kenikmatan tadi? Sedih semua macam tak ada nikmat. Sebab kita tidak bersyukur. Jadi surah Fatihah ayat pertama, terima kasih Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Maksudnya masih banyak nikmat berbanding dengan musibah. Maksudnya di barat misalnya, kan pakar motivasi, dia tak solat. Kalau yang bukan Islam ni, dia tak solat macam kita. Tapi dia tahu manusia ni dia akan tertekan stres kalau dia tak tahu berterima kasih. Maksudnya gratitude, maksudnya tak tahu berterima kasih, bersyukur. Kita kata bersyukur. Jadi dia cipta satu dia panggil morning power question. Morning power question, soalan yang power di waktu pagi. Dia antara soalan yang power. Bangun pagi ni soalan dia. Sebab bila kita tanya soalan, kita akan fokus, kita akan dapat kita punya resources kita akan tersedia. Soalan mesti positif. Bila bangun pagi, soalan mesti positif, jawapan positif. Apa dia soalan waktu pagi? Bangun pagi, buka mata, soalan, what do I have now? Apa yang aku ada? Okay. Jangan tengok apa yang tak ada lagi. Apa yang aku ada dulu. Keluarga masih ada. Kesihatan masih ada. Nyawa masih ada. Rumah masih ada. Kerja masih ada. Thanks, maksudnya. Itu morning power question. Dia orang cipta ni. Kita Islam ajar, Nabi ajar, bangun pagi buka mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih Allah kerana masih menghidupkan aku, wa ilaihin nusyur, dan kepada engkau lah kami kembali,
nusyur. Ini matlamat. Syukur dan diperingatkan tentang matlamat. Apa matlamat kita? Wa ilallahin nusyur, wa ilaihin nusyur. Kepada Allah kita kembali. Ni tenang, syukur pada Allah. Tapi kalau kita tak faham makna, kita tak amal pula. Bangun pagi, maksudnya duduk ujung katil tu, duduk menung lama kat ujung katil tu. Maksudnya, bila duduk menung tu, Iblis bagi idea. Connect maksudnya. Bila kita tak berhubung dengan Allah, wifi Allah, kita akan dihubungkan dengan wifi syaitan. Wifi syaitan, masuk data-data daripada syaitan. Fikir, tenung lama, merundung di hujung bucu katil. Kan, masalah sesak dada apa semua. Sebab kita disconnect dengan wifi Allah, kita connect dengan wifi syaitan maksudnya. Ambil wuduk, bangun cepat, duduk sekejap, ambil wuduk, bersedia untuk solat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita untuk orang yang beriman, penyayang. Orang kalau Allah Taala sayang kan, kalau mak ayah sayang kita, kita tak minta dia bagi. Hari jadi kita akan misal contoh hari tertentu kan, ayah bagi. Ayah tak minta ayah. Alah, ayah tahulah anak ayah. Ayah yang penyayang. Mak tahulah anak ayah tu sekilas ikan di air. Mak dah tahu jantan betinanya maksudnya kan. Ayah dan ibu yang penyayang. Kalau ayah dan ibu begitu, Allah Ta'ala Maha Penyayang. Dia tahu apa keinginan kita, apa yang terlintas di hati kita. Pastinya Allah Ta'ala akan menunaikan dan dia mampu untuk menunaikan. Kalau dia tak tunai, dia tahulah. Mungkin itu yang bukan yang terbaik untuk diri kita maksudnya. Bukan yang terbaik untuk diri kita maksudnya. Baik. Sekejap. Ada gangguan sikit. Baik, itu faham makna alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami minta pertolongan. Nasta'in. Lintaskan dalam hati, minta apa-apa yang kita ingin hajatkan. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami mohon pertolongan. So, ini dalam surah Fatihah. Sebab itu doa surah Fatihah ni an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Salat itu dari segi lughahnya adalah doa. Syarat dengan doa maksudnya. Baik. Kemudian tip khusyuk juga, yang tadi kita kata yang pertama penting, yang kedua keutamaan, yang ketiga faham makna. Kemudian yang keempat iaitu ni kalau solat kan, terutamanya solat bersendirian kan, kalau nak tenang, kalau boleh amalkan bangun solat malam. Ni solat malam penting sangat ya. Amalan antara amalan ahli syurga iaitu solat malam. Kalau kita rasa kita ni ahli syurga, nak masuk syurga apa semua, kalau boleh latih diri kita bangun malam, solat malam, boleh 2-3 rakaat pun cukup, alhamdulillah. Tapi kena latih lah solat malam. Kalau boleh amalkan 11 rakaat solat malam. 11 rakaat tu apa? 2 rakaat. Kita buat solat malam ni afdalnya 2 rakaat. Kita buat 4 rakaat tahajud. 4 rakaat tahajud. 2 rakaat. Kemudian kita buat solat taubat 2 rakaat jadi 6. Kemudian lepas solat taubat kita solat hajat 2 rakaat jadi 8. Kemudian kita tutup dengan solat witir 3 rakaat jadi 11. Kalau siapa-siapa yang dah buat witir selepas Isyak, tak perlulah dia ulang lagi solat witir di penghujung. Maksudnya jadi kalau boleh solat malam di samping solat-solat yang wajib ini kita iaitu 11 rakaat maksudnya. Baca tengah malam, baca kalau boleh dengar kat telinga kita, bacaan tartil, baca betul-betul macam kita munajat dengan Allah lah. Munajat dengan Allah.
Kan macam mana bila orang bermunajat dengan Allah, dia baca dengan cara kita minta dengan Allah lah. Bacaan kita itu macam meminta, faham makna ya Allah, kita minta baca tu. Jadi dia akan masuk ke dalam hati kita. Bacaan tertil maksudnya. Kemudian yang kelima iaitu untuk tip khusyuk ni dia panggil solat dawam. Solat dawam ni sebenarnya solat ni bukan nanti masuk waktu solat dan di atas sejadah saja. Sentiasa kita kena sentiasa berada dalam solat. Maksudnya apa yang kalau boleh yang kita tidak boleh bawa dalam solat kita jangan juga buat sesuatu dalam kehidupan harian kita. Benda-benda tak elok, tak boleh riba, mengumpat, maksudnya makan benda tak elok apa semua. Kita kena latih. Bukan sekadar kita tak boleh makan, tak boleh mengumpat, bercakap benda keji dalam solat. Di luar solat juga, maksudnya kita seolah-olah sentiasa bersolat, jaga adab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tip khusyuk. Bila khusyuk ni dia akan dekat dengan Allah insya-Allah dan akan menghasilkan kekuatan iman, dan kekuatan iman ini menjadi tonggak kepada ketenangan emosi maksudnya. Baik. Kak Jan. Okey, seterusnya rokok dan i'tidal yang sempurna. Kemudian rokok. Rokok elok-elok. Rokok ni Nabi kata kalau boleh rokok cuba buat, maksudnya kita mungkin mungkin yang berumur kan, apa ayah-ayah misalnya, pakcik-pakcik yang berumur ni kadang-kadang dia tak boleh dah nak betul-betul rokok. Kalau ikut rokok ni Nabi kata rokok 90 darjah. Maksudnya bila Nabi kata kalau dituang air tak mengalir. Maksudnya cuba kalau siapa-siapa yang masih mampu latih depan cermin tu rokok betul-betul supaya dia sama atas belakang dia 90 darjah. Kalau tuang suruh cuba minta isteri tuang air mengalir kadang-kadang macam terjun maksudnya. Jadi itu rokok yang sempurna. Kalau tak boleh tak apalah. Tapi maksudnya buat yang terbaik. Jangan ambil mudah rokok itu dia merenggangkan urat-urat saraf kita. Kemudian yang tidak, bangun balik, betulkan balik saraf-saraf kita. Kemudian sujud. Sujud is the most important position lah maksudnya dalam solat ini. Di segi emosinya, di segi hambanya, perhambaan, sujudlah. Maksudnya sujud bila sujud waktu ni ya Allah, terima kasih ya Allah kerana mengizinkan aku sujud ya Allah. Luahkan semua pada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, tidak ada kalau tak silap saya, maksudnya lebih kurang tidak ada hijab antara hamba dengan Allah maksudnya. Sewaktu sujud maksudnya. Tak ada hijab seorang hamba dengan Allah sewaktu sujud maksudnya. Jadi luahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang terbuku dalam hati kita, emosi kita, perasaan kita, luahkan kepada Allah. Allah Taala Maha mendengar, Allah Taala Maha berkuasa dan dia pastinya mampu untuk meraihkan segala permintaan dan keinginan kita maksudnya. Sujud maksudnya. Kemudian bangun duduk antara dua sujud. Ini this is very important. Ni dia punya macam biji kat tengah-tengah tu. Sebelum nak sampai duduk antara dua sujud tu, kita kena bersih dulu, takbir dulu, baca Fatihah dulu, rokok dulu, sujud dulu, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian tutup pula sujud. Antara dua sujud tu dia ada essence dia, intipati, iaitu doa dia. Doa antara dua sujud yang kadang-kadang kita ambil mudah sangat. Kita ambil mudah sangat, nak cepat kadang-kadang nak cepat apa semua. Tapi duduk antara dua sujud tu, itulah doa yang sangat penting dalam solat. Kita nak apa dalam hidup kita? Kenapa? Apa yang kita nak dalam hidup kita? Ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Rabbi ighfirli. Ampunkanlah aku ya Allah. Ya Allah, kasihanilah aku ya Allah. Warhamni. Ya Allah, banyaknya dosa dan aib aku ya Allah. Wajburni. Rafa'ni. Ya Allah, aku tersesat ya Allah. Pandulah aku ya Allah. Wahdini ya Allah. Ya Allah, aku sakit ya Allah. Wa'afini.
dan ya Allah maafkan aku ya Allah, wa'fu anni. Nah, semua ada kat situ doa. Tu doa. Baca dia elok dengan tenang apa semua. Kemudian tutup pula dengan sujud maksudnya. Kalau faham ni, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni maksudnya. Itu kena faham makna. Kau boleh hafal maksudnya. Jadi barulah solat tu mengingatkan kita, memberi kesan kepada kita. Ha. Apa lagi ya elemen-elemen yang menenangkan dalam solat, iaitu doa kunut. Doa doa kunut. Doa kunut ni iaitu Allahumma hadini fi man hadait. Ni doa, faham makna ni. Kalau tidak, kalau kita faham ni, kalau lepas solat kita tak baca doa pun tak apa dah, sebab solat tu sendiri. Tapi kalau kita macam tergesa-gesa atau apa-apa, tapi dalam doa tu, kalau boleh hayati doa yang ada dalam solat. Allahumma hadini fi man hadait. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku seperti mana engkau beri petunjuk kepada mereka-mereka yang kau beri petunjuk. Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait. Sihatkan aku ya Allah seperti mana mereka yang kau sihat. Orang yang ada sakit semua, wa afini ya Allah. Wa afini fi man afait. Sihatkan aku seperti engkau, apa yang mereka-mereka yang kau sihatkan. Wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Tolonglah aku ya Allah seperti mana mereka yang kau tolong ya Allah. Dulu kau tolong mereka-mereka sahabat semua, kau tolong ya Allah. Mereka yang kau kasih kau tolong ya Allah. Tolonglah aku juga ya Allah. Wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait. Berkatilah apa yang kau berikan kepada kami ya Allah, kepada aku ya Allah. Berkati ya Allah, berkatkan ya Allah. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Dan jauhkanlah aku daripada keburukan takdir yang telah engkau takdirkan. Kita minta kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala telah mentakdirkan sesuatu yang buruk kepada kita, maka kita minta kepada Allah tukar kepada takdir yang baik maksudnya. Kalau Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, kita tak tahu takdir kita masa depan, kita tak tahu, tapi kita minta setiap kali solat, dalam solat subuh, dalam kunut, waqini birahmatika syarra ma qadait, dengan rahmat kamu tukarlah takdir yang tidak baik kepada takdir yang baik. Minta dengan Allah maksudnya. Ini dalam kunut, rugi kalau siapa-siapa yang tidak membaca kunut. Alhamdulillah kita masjid kita baca kunut, alhamdulillah, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bacaan-bacaan yang harus ada. Dan duduk tahiyat akhir tu, kalau boleh duduk tahiyat akhir yang betul-betul duduk tahiyat akhir maksudnya. Ada kebanyakan sekarang ni yang duduk atas kaki dia. Kalau boleh yang duduk yang sengit tu, sengit sikit lah maksudnya, sengit sikit. Itu dia akan tarik semua urat kita semua. Kemudian kaki kan, ibu jari kaki kita lipat di belakang tu. Itu kalau boleh buatlah. Maksudnya itu semua elemen-elemen yang kita merenggangkan otot-otot dan saraf kita, yang menjadi sebab badan kita stres, tegang dengan sebab urat saraf ni. Antara yang duduk yang position yang bagus iaitu duduk tahiyat akhir bila kita sengitkan sikit. Tapi sekarang orang dia banyak, saya tengok dia tak buat dah. Dia duduk macam duduk tahiyat awal. Tapi kalau kita siapa-siapa yang mampu duduk macam tahiyat akhir maksudnya. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ini beberapa perkara yang berkaitan dengan solat, yang boleh menenangkan kita, menghilangkan stres kita. Masuk dalam solat, angkat takbir, talk stopping dengan Allah, kemudian ingat semua makna-makna dia. InsyaAllah bila kita habis solat, kita baik daripada sebelumnya, dengan semangat, dengan kekuatan, kesegaran, dan dengan yang pastinya dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan bila Allah Taala sayang, pastinya Allah Taala takkan membiarkan kita berseorangan dalam menguruskan urusan kita. Saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian kita untuk pagi ini. Ambillah dan amalkanlah ilmu bukan untuk disimpan,
ilmu untuk diamalkan dan disampaikan. Yang baik pastinya daripada Allah, dan yang daif daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.